Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Bila Allah Subhanahu wa taala dia nakkan kebaikan pada satu orang, dia bukannya bagi harta, kekayaan, kereta mewah, rumah besar kat orang tu, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kefahaman agama pada dia. Dia memandang dunia seperti mana Nabi dan para sahabat dulu memandang dunia. Dia tidak meletakkan maksud kehidupan dia untuk kesempurnaan dunia, tapi dia meletakkan maksud dan kehidupan dia untuk kesempurnaan agama dan negeri akhirat. Sebab tu para sahabat, kalaulah sedikit keadaan jiwa dan hati mereka terusik dengan dunia, cepat-cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pusingkan kerisauan mereka balik ke negeri akhirat. Nabi bentuk cinta mereka kepada Allah dalam keadaan, kata Sayyidina Jundub radhiyallahu taala anhu, ta'allamna al-iman qabla al-Quran. Kami bila dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mula sekali belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fa'azadnahu imana. Kemudian kami belajar balik Quran, meningkat iman kami, kata Sayyidina Jundub. Mereka belajar bercinta dulu dengan Allah. Mereka meletakkan maksud kehidupan mereka untuk meredakan Allah, sehingga kan dunia sikit pun tak beri kesan pada hati mereka. Kata Sayyidina Sa'ad bin Sahal radhiyallahu taala anhu, ketika mana Khandaq digali, kami para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menggali parit dan kami mula pindahkan tanah. Tuan-tuan, Khandaq bukan kecil. Khandaq, dia punya panjang, kelebaran Khandaq tu 10 meter. Tuan-tuan boleh tengok 10 meter daripada hujung sini mungkin ke belakang sana. Ini dia punya kelebaran Khandaq. Kedalaman dia 4 meter. Para sahabat dimulai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun, Nabi mula penggalian Khandaq. Sehinggalah para sahabat turun dan pindahkan tanah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Sahal, Nabi melihat ke arah kami, debu-debu melekat penuh pada badan kami. Dalam keadaan tu Nabi tak beritahu kat sahabat, rehat penat nampak tu, teruk susah nampak tu. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tengok anak kita duk study penat pun kita buat air Milo, kita dah relax dulu, tenang tu, nak exam, memanglah nak exam, tapi kesihatan jaga juga, takut blackout esok ni. Kita mungkin suruh macam tu. Tapi Nabi SAW, dia nampak kesusahan para sahabat dalam penggalian parit Khandaq. Tapi Nabi sikit pun tak beritahu, wahai sahabat-sahabat aku, relax duduk, tenang, relax, rehat. Tak. Nabi kata Sayyidina Sa'ad bin Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW angkat tangan Nabi. Nabi doa dengan satu doa yang meningkatkan semangat dan keimanan kami. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la 'aisha illa al-'aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirin. Nabi doa, wahai Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, maka ampunkanlah dosa orang Ansar dan orang Muhajirin. Sahabat kata, kami dengar doa ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkit semangat kami untuk terus bangun dalam jihad. Tuan-tuan, Nabi ni, dia kalau tengok sahabat leka je dengan dunia, Nabi akan cepat-cepat pusing pada negeri akhirat. Nabi nak beritahu, daki dunia ni akan menyebabkan masalah untuk kita ke akhirat. Kadang-kadang kita terkesan, saya sendiri, iman saya, iman kita ramai, iman di antara kita iman orang kata. Tuan-tuan tahu iman orang kata? Iman orang kata ni, kita keluar rumah, kita pakai baju, kalau aku pakai baju ni, orang kata apa aku pakai baju ni? Semalam pakai dah baju ni, kalau orang kata apa? Kita naik kereta kadang-kadang dengan kawan-kawan reunion, ramai-ramai kawan, Masya Allah, Audi, lepas tu Mercedes X6 sebelah. Kita datang bawa kancil, parking kat sebelah. Kita tengok kawan kereta dahsyat-dahsyat, kita jadi macam Allahu Akbar, jadi tawaduk tu disebabkan dunia kita rendah daripada orang lain, kita rasa kerendahan kita. Tuan-tuan, satu orang yang merasakan hina dengan kemiskinan, rosak iman dia. Satu orang yang merasakan mulia dengan kekayaan, rosak iman dia.
Sebab apa? Kadar kehidupan dunia tidak menentukan kadar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bentuk iman para sahabat supaya sahabat tak terkesan dengan dunia, sehinggalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diganti pula di zaman Umar, sehinggalah dihantarkan Sayyidina Sa'ad untuk menyampaikan Islam ke Parsi. Antara perkara awal yang Sayyidina Umar kata kepada para sahabat, Islam bukannya tersebar dengan sword, Islam tersebar dengan word. Dia beza S, S-W-O-R-D. Buang S jadi W-O-R-D. Hari ni orang kata Islam, sebarnya Islam kena angkat senapang. Wallahi, pertamanya Islam sebar dengan tarbiyah bersama hikmah perkataan Nabi SAW. Sebab tu bila Sa'ad bin Abi Waqqas dia jadi amir untuk peperangan berdepan dengan Parsi, antara perkara yang dia buat ialah menghantar delegasi dakwah bertemu dengan jeneral tentera Parsi. Tuan-tuan, dia hantar Sayyidina Rabi'i bin Amir untuk berdepan dengan Rustum, gubernur yang paling tinggi, jeneral yang paling tinggi di bawah Yazid Ibn Shahriyar, yang merupakan Maharaja Parsi yang terakhir. Masa tu ada siapa dia? Ada Salman Al-Farisi. Masa tu ada siapa dia? Ada Sayyidina Al-Qa'qa' radhiyallahu ta'ala anhu. Masa tu ada siapa dia? Ada sahabat-sahabat yang besar nama dia di sisi Nabi SAW. Tapi siapa dia yang Sayyidina Sa'ad pilih? Sayyidina Sa'ad kata, wahai Rabi'i, kamu pergi. Rabi'i bukan orang kaya. Rabi'i pun bukannya satu orang yang begitu rapat dengan Nabi pun. Rabi'i cuma salah seorang sahabat yang pernah bersama dalam majlis Nabi SAW. Dia sahabat yang jauh, yang nama dia tak berapa dikenali pun. Kata Sa'ad, wahai Rabi'i, kamu pergi bertemu dengan Rustum. Rabi'i ni pedang dia dikata dalam setengah riwayat ujung dia patah pun. Tak ada penutup pedang tu, sarung pun tak ada. Pedang dia tu diikat kat tali diikat dekat pinggang, disangkut dah. Tuan-tuan pernah tengok anak-anak main pedang-pedang? Macam tu lah. Dikatakan serban pun tak ada untuk dia pakai. Tapi punya dia nak ikut sunnah Nabi SAW, dia ambil tali lilit atas kepala dia. Para sahabat dulu, tuan-tuan, kain tu benda yang sangat-sangat mahal. Siapa yang ada kain seperti mana Mus'ab bin Umair, hilang kekayaan dunia ni disebabkan Islam. Sehingga Khabab Al-Arat beritahu, tidak pernah aku melihat walaupun satu orang yang mana setelah Islamnya dia langsung tidak dapat apa-apa bahagian daripada dunia, melainkan dialah Mus'ab bin Umair. Bila Islamnya Mus'ab bin Umair, langsung tak ada dunia. Baju cuma ada selai kain dililit seluruh badannya. Kahwin pun tidak, anak pun tak ada. Dia satu orang yang muda yang syahid di medan Uhud. Tuan-tuan, dia hantar Rabi'i bin Amir sampai ke istana Rustum. Orang Parsi dia tahu orang Islam kalau datang dia takkan tunduk pada siapa-siapa. Mereka rendahkan pintu supaya orang Islam masuk tunduk. Tapi Rabi'i tengok pintu tu rendah, dia masuk ikut belakang. Dia masuk ikut punggung. Bila dia masuk ikut punggung, orang-orang Parsi kata, wahai Rustum, kita habiskan orang Arab Badui ni, tak ada adab. Sehinggalah Rustum bagi tahu, jangan kata apa-apa, kita dengar lu apa yang mereka inginkan daripada kita. Kata Rustum, wahai orang Arab Badui, apa yang kamu tak puas hati dengan kami? Kalau tak puas hati dengan kedutaan kami gantikan orang yang lebih baik. Kalaulah kamu tak berpuas hati dengan stok bekalan makanan, kami akan tukar dengan kualiti yang lebih baik. Bagi tahu kenapa kamu datang. Tuan-tuan, mereka tak terkesan dengan kapet yang mereka pijak tenggelam. Mereka tak terkesan dengan kemegahan istana yang besar daripada Rustum. Mereka tak terkesan dengan ramainya orang bersama kekayaan yang dibawa daripada diri mereka. Kerana mereka bukan orang dunia, mereka orang akhirat.